Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amirah Auni binti Azman, matrik bernombor 283514 dari grup 7 ingin membentangkan kertas kerja program webinar mengenai kesedaran masyarakat terhadap buli. Program ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang buli. Di samping itu, kami ingin mengingatkan bahayanya buli dan kesan negatif terhadap buli kepada fizikal dan mental seseorang. Dalam program ini juga kami mengetengahkan usaha dan cara-cara bagi menghindari kesan terhadap buli. Program ini juga diadakan bagi menyahut seruan kepada masyarakat dalam membendung buli dari berleluasa di kalangan masyarakat Malaysia. Hello doktor, nama saya Bagisa anak lelaki Nawaratna, nombor matris 283560. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tujuan kertas cadangan yang kumpulan kami hasilkan. Kertas cadangan ini menjelaskan perbincangan bagi penyampaian maklumat-maklumat tentang kesedaran masyarakat terhadap buli. Pada akhir program ini diharapkan agar peserta program dapat mengetahui jenis-jenis buli, meningkatkan kesedaran masyarakat akan bahaya perbuatan buli, meningkatkan kesedaran masyarakat akan kesan perbuatan buli, memupuk sikap saling sayang menyayangi dan berdisiplin di kalangan anak muda, menanam sifat berani bertindak tegas dan yakin dalam membuat keputusan, mengetahui punca-punca berlakunya kegiatan buli. Saya akan membentangkan tentang matlamat. Yang pertama adalah matlamat umum. Yang pertama, ia meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan pengetahuan kesan buli. Seterusnya, webinar ini dilaksanakan adalah untuk memupuk semangat di kalangan semua lapisan masyarakat tentang menghindari perbuatan buli. Seterusnya, ianya adalah untuk mengenal pasti cara-cara yang dianggap perbuatan buli. Dan akhir sekali adalah untuk mewujudkan cara bagi menghindari perbuatan buli. Seterusnya adalah matlamat teknikal. Webinar ini dilaksanakan adalah untuk memberikan kaedah-kaedah yang boleh diguna pakai dalam menghindari daripada perlakuan buli. Seterusnya, ianya adalah untuk memberikan saluran yang boleh disalurkan jika berlaku sebarang perlakuan buli. Seterusnya adalah matlamat pelaksanaan. Webinar ini dilaksanakan adalah untuk memahami pentingnya menangani perlakuan buli. Seterusnya, program bual bicara ini dapat memberikan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang kesan buli. Yang ketiga, ianya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif daripada perlakuan buli. Dan akhir sekali, ianya adalah untuk mewujudkan sikap yang berintegriti di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya adalah skop. Bidang tumpuan program ini adalah untuk memberikan bimbingan dan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat. Seterusnya, ianya adalah untuk mengadakan perbincangan berkenaan kesalahan buli dan kesan kepada negara. Yang ketiga, untuk mengadakan sesi soal jawab berkenaan kesalahan buli. Akhir sekali, ianya adalah untuk memberi pencerahan berkenaan kesan buli terhadap masyarakat dari segi fizikal, mental dan sebagainya. Punca maklumat ialah untuk mengenal pasti punca. Yang pertama ialah punca utama dalam masalah kadar peningkatan kes terhadap kesan buli dalam kalangan masyarakat. Punca kedua ialah kebanyakan kes buli melibatkan pelajar-pelajar di sekolah ataupun di universiti. Punca ketiga pula adalah kes melibatkan pembuli yang berkemampuan untuk membuli ketika ini memberi kesan terhadap mangsa buli dalam kalangan masyarakat. Dan punca keempat ialah pihak yang bertanggungjawab perlulah memberi kesedaran terhadap kesan-kesan buli ini. Assalamualaikum, saya Saiful, nombor matrik 283271. Saya akan ceritakan tentang butiran program yang telah pun kami pilih. Jadi tajuk dia adalah kesedaran masyarakat terhadap buli.
Tarikh dan juga masa pelaksanaan adalah pada 18 Julai 2022 jam 9 hingga 11 pagi. Jadi kaedah pelaksanaan melalui dua cara, iaitu melalui webinar dan juga Facebook Live. Kaedah pertama, webinar yang kami pilih disebabkan pada masa sekarang ini banyak seminar yang dijalankan melalui internet. Cara ini dapat dicapai oleh semua pengguna di mana saja mereka berada, sama ada jauh ataupun dekat, selagi mana mereka mempunyai capaian internet. Ia juga mempunyai elemen dua hala audio yang boleh membuatkan penyampai dan juga pendengar berinteraksi seperti bersemuka. Jadi kaedah kedua adalah melalui Facebook Live. Ini juga dipilih kerana aplikasi ini adalah tambahan yang terbaru kepada rangkaian sosial yang sedia ada. Ciri baru ini juga memberikan pengguna kebolehan menyiarkan video secara langsung di Facebook masing-masing terus daripada telefon pintar. Jadi bahagian penceramah pula yang kami pilih adalah Superintendent Husin bin Zamurah, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi. Beliau pernah bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah selama 4 tahun di kontijen Johor dan juga inspektor D7 bahagian siasatan jenayah selama 2 tahun sebelum bertukar ke Ketua Polis Balai di Selangor. Pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Kuala Langat dan juga pernah menjawat jawatan sebagai pensyarah dalam bidang siasatan. Jadi pengalaman beliau lebih daripada 15 tahun dalam siasatan jenayah dan juga lebih daripada 20 tahun dalam bidang kepolisian sendiri. Sebab itu kami memilih Superintendent Husin bin Zamurah. Saya akan menerangkan berkaitan cadangan penceramah yang telah kami pilih. Antara sebab kami memilih penceramah ini adalah penceramah ini mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang kepolisian. Beliau juga pernah menjadi pensyarah atau penceramah dalam bidang kepolisian, mempunyai taraf pendidikan ijazah sarjana ataupun master. Beliau berpengalaman dalam kesedaran masyarakat terhadap buli. Beliau juga pernah menjadi Ketua Bahagian Jenayah di Selangor. Penceramah berpangkat Superintendent dan nama penuh beliau adalah Husin bin Zamurah, iaitu Ketua Polis Daerah Kota Tinggi. Beliau berumur 48 tahun. Tempat lahir beliau adalah berasal dari Sabah Sandakan. Tempoh berkhidmat beliau dalam PDRM adalah 26 tahun. Taraf pendidikan ijazah sarjana UPM Serdang. Tempat berkhidmat semasa beliau adalah di IPD Kota Tinggi Johor. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tentatif program bagi bual bicara kesedaran masyarakat terhadap buli, iaitu pada 18 Julai 2022 pada Isnin. Bermula pada 9 pagi sehingga 9.10 pagi, iaitu ucapan pembukaan dan perasmian. Seterusnya, 9.10 pagi sehingga 10.45 pagi, iaitu sesi bual bicara oleh ahli panel jemputan, iaitu Superintendent Husin bin Zamurah, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi. Seterusnya 10.45 pagi dan 10.55 pagi. Selepas selesai ahli panel kita berucap, akan membuat sesi cabutan bertuah, iaitu voucher RM10 untuk 7 peserta. Selesai daripada sesi cabutan bertuah 10.55 pagi sehingga 11 pagi ulasan dan penutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syamimi binti Igani, nombor matrik 283555 daripada kumpulan 7. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan bahagian anggaran, pendapatan dan perbelanjaan. Untuk pendapatan, ahli kumpulan kami telah bersepakat untuk membuat sumbangan ahli jawatan kuasa, iaitu sebanyak RM20 seorang. Maka hasil sumbangan ini kami telah berjaya mengumpulkan sebanyak RM140 keseluruhannya.
Bagi perbelanjaan pula, kumpulan kami bercadang untuk membuat cabutan bertuah. Cabutan bertuah ini akan diberikan kepada 7 orang penerima yang bertuah, iaitu setiap seorang akan mendapat sumbangan sebanyak RM20 seorang. Sumbangan ini akan disalurkan melalui perbankan, iaitu pemindahan secara atas talian juga, dan maklumat-maklumat akan dikumpulkan oleh ahli jawatan kuasa setelah nama pemenang diumumkan. Bagi program ini tiada perbelanjaan banyak yang diperlukan, kerana bayaran untuk penyediaan tempat, bayaran untuk barang sebuah hati, cenderamata, makanan adalah tidak diperlukan kerana program ini dijalankan secara atas talian. Untuk bayaran kepada penceramah juga tidak diperlukan kerana penceramah merupakan salah seorang pegawai atasan untuk ahli kumpulan kami. Sekian, kita teruskan dengan ahli kumpulan saya yang lain. Selamat sejahtera Puan Nozilah binti Haji Aziz dan kawan-kawan sekalian. Saya Kawirat, anak lelaki Pelih, nombor matrik 283-193. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai justifikasi pemilihan aplikasi atas talian yang digunakan. Pemilihan aplikasi atas talian untuk webinar ini adalah berdasarkan dari perkembangan pesat teknologi pada hari ini telah memberi impak yang sangat besar kepada hampir kesemua sistem di seluruh pelosok dunia. Kemajuan teknologi seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, Zoom, Google Meet ataupun Webex ini bukan sahaja memudahkan proses sesuatu sistem dan meningkatkan kualiti dan kualiti penghasilan, bahkan ia mempercepatkan lagi aliran kerja. Di samping itu, penggunaan teknologi juga dilihat lebih menarik dan efisien. Aplikasi Facebook Live juga dipilih kerana majoriti pelajar, penceramah maupun penonton mempunyai aplikasi Facebook di dalam telefon pintar atau smartphone mereka sendiri. Kelebihan menggunakan aplikasi Facebook Live untuk program webinar ini adalah disebabkan aplikasi tersebut adalah percuma tanpa sebarang bayaran. Jumlah penonton yang boleh dicapai melalui Facebook Live dalam satu masa adalah sehingga ratusan ribu orang. Penonton juga boleh bertanyakan soalan yang ingin diajukan sama ada melalui pencapaian suara ataupun melalui tulisan di ruangan komen yang disediakan. Ia akan membantu melancarkan program dan juga memudahkan penonton dalam sesi soal jawab bersama penceramah. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai jawatan kuasa pelaksana. Penasihat adalah Major Nozilah binti Haji Aziz. Pengarahnya pula adalah Wagisa anak lelaki Navaratna. Timbalan pengarah adalah Muhammad Alif Haikal bin Hashim. Setiausaha adalah Nur Safwanah binti Zainal. Bendahari pula adalah Syamimi binti Gani, dan akhir sekali adalah AJK ialah Nur Amira Auni binti Azman. Sekian, terima kasih.